ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu tempat sejarah yang terdapat di Madinah Al-Munawwarah, yang mana di belakang kita ini dinamakan sebagai Masjid Qiblatain, ataupun ketika zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai Masjid Bani Salimah ataupun Masjid Bani Salamah. Ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, pada waktu tersebut penduduk yang tinggal di sini adalah daripada kaum Bani Salimah, yang mana Bani Salimah ini adalah daripada Khazraj yang pada awalnya tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Apakah peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW datang ke kawasan Masjid Bani Salimah ataupun Masjid Qiblatain? Nabi SAW ketika mana berada di Makkahul Mukarramah dan juga pada awal perhijrahan baginda Nabi SAW ke Madinah, pada waktu tersebut kiblat umat Islam adalah menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah pada waktu tersebut, terdapat di Madinah ini kaum daripada golongan Yahudi. Mereka telah mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, engkau kata ajaran kita tidak sama, tetapi kenapa kiblat kita sama?" Pada saat itu Nabi SAW mula berdoa supaya kiblat umat Islam ditukarkan supaya berbeza dengan kiblat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala cerita pada Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wahai Muhammad, kami melihat engkau mendadah tangan ke langit dalam keadaan yang sedih. Kenapa? Kerana telah diejek oleh orang Yahudi. Maka pilihlah ke mana kiblat yang engkau suka. Di mana pada satu hari baginda Nabi SAW telah dijemput untuk makan tengah hari di rumah Ummu Bishr ibn Barra ibn Ma'rur. Pada saat itu Nabi SAW telah menjadi imam kepada Bani Salimah untuk menunaikan solat fardu zuhur. Maka turunlah ayat, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Pada rakaat yang ketiga. Pada saat itu bila Nabi SAW mendapat wahyu untuk menukarkan kiblat ke Masjidil Haram,
maka serta-merta Nabi SAW telah memutarkan 180 darjah badan Nabi SAW, dan juga para sahabat telah mengikut Nabi SAW, sehingga kan pada waktu tersebut sahabat telah buka jalan kepada Nabi SAW untuk berjalan ke hadapan untuk menjadi imam. Maka bermula saat itu bertukarlah kiblat umat Islam. Selepas lebih kurang 18 bulan Nabi SAW berada di Madinah. Ada yang mengatakan pada saat itu pada pertengahan bulan Sya'ban, ada yang mengatakan pada pertengahan bulan Rajab. Dan selain peristiwa tersebut, antara peristiwa lain yang terjadi di sini adalah berkenaan dengan salat, di mana imam kepada kaum Bani Salimah adalah orang yang Nabi SAW ataupun sahabat yang Nabi SAW kata a'lamu al-halal wal haram min ummati. Orang yang paling mengetahui halal dan haram daripada umat aku adalah Mu'adz bin Jabal, iaitu sahabat yang menjadi imam kepada Bani Salimah. Di mana pada satu hari Mu'adz telah melaksanakan solat Isyak bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Dan sekembali Mu'adz ke kawasan Bani Salimah ini, pada saat itu penduduk Bani Salimah belum lagi menunaikan solat Isyak, dan Mu'adz telah menjadi imam kepada Bani Salimah untuk solat Isyak tersebut. Maka Mu'adz bin Jabal telah menjadi imam pada waktu tersebut, sehingga kan dia telah memanjangkan bacaannya. Dia telah membacakan surah Al-Baqarah, sehingga kan ada para sahabat Nabi SAW yang bekerja di ladang tamar, yang ingin bergegas untuk meneruskan pekerjaan mereka, telah keluar daripada solat tersebut, dan perkara tersebut telah diadukan kepada Mu'adz. Maka Mu'adz telah kata, zaka munafik, innahu munafiq, dia adalah seorang munafik. Maka pada saat itu dia telah berjumpa dengan Nabi SAW. Sahabat yang dituduh sebagai munafik tersebut telah berjumpa dengan Nabi SAW kerana untuk menjaga iman dia. Nabi SAW telah berjumpa dengan Mu'adz. Nabi SAW telah tanya, wahai Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, idza sallaita bihi faqra sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha. Wahai Mu'adz, Nabi SAW ulang 3 kali, afattanun anta ya Mu'adz, nak menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Wahai Mu'adz, adakah engkau ini ingin membuat fitnah? Sekiranya engkau menjadi imam kepada mereka, hendaklah engkau melihat keadaan makmum yang berada di belakang. Bacalah sabbih isma rabbikal a'la, ataupun bacalah wasyamsi wa duhaha, kata Nabi SAW. Inilah antara ahkamus salat yang dapat kita pelajari di sini. Hendaklah seseorang imam itu melihat keadaan makmumnya. Andai kata ramai makmumnya adalah orang yang banyak pekerjaan, orang yang dalam keadaan sedang bekerja, hendaklah dia meringankan bacaan supaya semua makmumnya boleh menyelesaikan salat dengan sempurna. Dan juga kisah yang dapat kita pelajari daripada sini, di mana rumah ataupun masjid ini ataupun Masjid Bani Salimah ini jauhnya daripada Masjid Nabawi lebih kurang 3.5 km. Dan pernah Bani Salimah berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini jauh daripada engkau ya Rasulullah. Kami ini berpindah berdekatan dengan Masjid Nabawi supaya kami sering berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, dan sering untuk kami salat bersama dengan engkau. Maka pada waktu tersebut Nabi SAW telah kata, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu di sini kerana diarukum tuktabu atharukum. Tempat kamu ini, rumah kamu ini, perkampungan kamu ini akan ditulis kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Salimah tetap berada di sini kerana arahan Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan yang sama kepada kita. Setiap kali kita berlangkah ke masjid, walaupun rumah kita jauh, tetapi bila kita mengingat berkenaan dengan Bani Salimah ini, kita akan mula menyedari bahawasanya setiap langkahan kita pergi ke masjid tersebut akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah galakan untuk kita sentiasa pergi menunaikan solat berjemaah walaupun terpaksa berjalan kaki, kerana ianya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, seperti mana Nabi SAW telah kata kepada Bani Salimah,
wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.